Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kerana hadir untuk FB Live kami untuk kali ini. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi anda mencapai matlamat masa depan yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Okey, untuk topik malam ini kami akan berkongsi 5 kategori individu dalam dunia emas. Okey, untuk anda semua, anda sudah bersedia? Okey, Sadiah akan meneruskan untuk sesi live malam ini. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Selamat Hari Wanita untuk semua wanita di luar sana. Hari ini adalah Hari Wanita Sedunia dan semoga anda semua ceria-ceria selalu. Okey, baiklah, untuk sesi pada malam ini, seperti yang Yunus nyatakan, kita akan berkongsi mengenai 5 kategori individu dalam dunia emas. Jadi sebelum kita mulakan sesi hari ini, saya mohon kawan-kawan, rakan-rakan semua, sahabat alam maya, ahli keluarga di sana untuk berkongsi video FB Live ini di Facebook anda, di Facebook page anda. Jika anda ada banyak grup, kita kongsikan di grup-grup tersebut agar lebih ramai lagi individu di luar sana mengetahui mengenai ilmu emas dan juga individu-individu yang selalunya ada dalam kategori orang-orang yang berjinak dan dalam dunia emas ini. Okey, jadi apakah 5 kategori individu itu? Dan sahabat juga boleh lihat dan boleh berikan kepada komen di bawah ini untuk nyatakan sahabat dalam kategori yang mana satu. Apakah kategori bagi Yunus dan saya? Okey, nanti kita akan kongsikan pada akhir video ini nanti. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan, saya suka juga anda berkongsi dengan anda bahawa nombor WhatsApp kami adalah 0122070696. Anda semua boleh WhatsApp kami pada bila-bila masa, even semasa live ini, jika anda mempunyai sebarang persoalan atau memerlukan sebarang bimbingan daripada kami. Jika anda mempunyai introducer, jadi boleh hubungi dengan introducer anda. Siapa itu introducer? Introducer adalah dealer public gold yang memperkenalkan anda mengenai dunia emas public gold. Dan jika anda tidak mempunyai introducer, jadi bolehlah berhubung dengan kami dan kami sedia membimbing anda dalam semua urus niaga di public gold. Okey, baiklah, itu adalah mukadimah untuk FB Live ini. Panjang pula mukadimah malam ni ya. Jadi kita kongsikan apakah 5 kategori individu dalam dunia emas. Okey, sebentar. Okey, nampak ya? Okey, sekarang ni agaknya ada tak sesiapa yang boleh teka? Apakah 5 individu itu? Rasa macam tahu tapi macam tak pasti. Tak apa, sebab tu saya akan kongsikan dengan sahabat apakah 5 individu itu. 5 kategori ini termasuklah yang pertama, iaitu penyimpan emas. Okey, penyimpan emas ni kalau nak ikutkan memang ramai sebenarnya. Kalau di public gold, sekarang ni kita telah pun hampir mencecah 500,000 orang yang berdaftar di public gold, dan ini juga termasuk dengan penyimpan emas tegar. Apa maksud penyimpan emas tegar ni? Maksudnya mereka memang menyimpan emas dalam keadaan yang konsisten. Jadi,
Apa yang sahabat yang perlu tahu bahawa untuk penyimpan ini mereka mempunyai fokus terhadap matlamat yang ingin dicapai. Seperti yang saya selalu tekankan, apabila kita hendak memulakan simpanan emas, pastikan anda mempunyai matlamat yang jelas. Sama ada sebagai contoh ya, kalau saya dan Yunus, kita orang punya matlamat dalam simpanan emas. Pertama adalah untuk dana persaraan kami, dan yang kedua adalah untuk dana pendidikan anak-anak untuk mereka melanjutkan pelajaran ke universiti. Sekarang ni kalau nak ikutkan kos untuk menghantar anak-anak ke pusat pengajian tinggi semakin bertambah. Kalau macam zaman saya rasa saya sangat-sangat bertuah kerana saya telah mendapat beasiswa daripada sekolah asrama sehingga saya menjejakkan kaki ke universiti untuk saya punya ijazah, dan juga semasa saya melanjutkan pelajaran ke bidang master, jadi bidang sarjana. Jadi semuanya adalah di bawah tajaan beasiswa. Tetapi bagi anak-anak, jadi yang ini jadi satu persoalan, sama ada anak-anak ni boleh ke dapat lagi beasiswa ni, senang ke nak dapatkan tabung pendidikan bawah PTPTN. Jadi pasal saya khawatir anak-anak saya mungkin tidak dapat enjoy, tak dapat nak mendapatkan dana tersebut. Jadi saya telah pun memulakan simpanan bagi mereka melanjutkan pelajaran ke universiti sejak mereka kecil lagi. Dan antara portfolio simpanan adalah dalam bentuk emas. Jadi oleh itu, apabila kita sebagai penyimpan, kita mempunyai fokus matlamat yang jelas kenapa kita nak menyimpan, dan juga bila kita buat simpanan emas ini, kita lebih fokus kepada berat gram emas. Sebagai contoh, kalau kita nak hantar anak kita belajar mengaji di dalam negara, maksudnya dalam universiti IPTA, jadi kita punya bajet bolehlah dalam 30 dinar, ataupun katakanlah kita punya bajet adalah 100 gram gold bar untuk seorang anak. Jadi kalau untuk hari ini 100 gram gold bar dalam lingkungan 23-24 ribu ringgit. Jadi ini adalah untuk pengajian anak semasa mereka masuk ke IPTA nanti. Jadi mereka mempunyai yuran untuk masuk ke universiti, dan juga apa-apa sahaja kos yang melibatkan macam penginapan, diorang punya duit tuition diorang, kalau diorang nak beli buku. Jadi at least adalah dana tersebut yang untuk membantu mereka dalam melanjutkan pelajaran. Ini sebagai contoh. Jadi kita punya fokus adalah pada berat gram emas, kerana harga emas pada hari ini adalah lebih rendah daripada harga emas semalam. Jadi oleh itu, apabila kita membandingkan dalam simpanan emas, kita lebih kepada portfolio jangka masa panjang. Jadi untuk anak saya, dia punya nak masuk universiti, bukannya hari ni lahir terus esok masuk universiti. Jadi kita menyimpan untuk tempoh yang lama, dan apabila katakanlah kita ni menyimpan dalam jangka masa panjang 10 tahun, 20 tahun, 18 tahun. Jadi harga emas dulu dan harga emas apabila kita nak gunakan sekarang ini, harga emasnya jauh berbeza. Kalau katakanlah masa tahun 2002, anak saya yang pertama baru dilahirkan, jadi kalau nak dibandingkan harga emas pada zaman itu lebih kurang dalam 45 ringgit per gram. Jadi kalau bandingkan dengan harga emas pada hari ini untuk account gap adalah 243 ringgit. Jadi boleh nampak ya, perbezaan yang sangat ketara. Jadi sebab itu simpan emas perlukan ilmu
dan ilmu itu adalah berdasarkan daripada pembacaan kami dan pengalaman kami dalam menyimpan. Jadi oleh itu saya juga ingin tekankan untuk yang orang yang kategori penyimpan ni, mereka ni tak kisah harga emas ni naik ke turun ke, dia tetap membeli kerana ianya lebih fokus kepada berat gram emas. Dan jika sahabat boleh lihat balik kepada FB Live yang pernah kita kongsikan berkenaan dengan kos pemurataan harga emas, itulah bila harga emas tu naik dan turun, kita sebenarnya boleh mendapat harga yang lebih cantik, yang lebih baik kerana kita tak tahu harga emas esok berapa. Adakah harga emas hari ni yang kita anggap rendah, esok boleh kita anggapkan adalah lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kerana harga emas ada naik dan turun. Dan kalau kita lihat juga untuk simpanan emas ni adalah kalis inflasi sahabat semua. Jika kalau kita menyimpan duit, katakanlah 10,000 sekarang ni dekat dalam bank, bandingkan kalau 10,000 masa akan datang, adakah nilainya masih lagi sama? Saya tujukan soalan tersebut pada sahabat semua untuk fikirkan jika anda mempunyai RM10,000 di dalam bank dan untuk digunakan untuk dana pendidikan anak, masa anak nak masuk universiti nanti, adakah RM10,000 itu nilainya sama seperti sekarang? Kerana saya dah mempunyai anak yang telah pun masuk ke universiti, walaupun saya ada simpanan dalam bentuk wang dan saya lihat juga simpanan saya dalam bentuk emas, saya melihat bahawa kelebihan yang saya dapat adalah lebih kepada simpanan emas kerana duit yang saya tukarkan dalam bentuk simpanan emas nilainya lebih tinggi berbanding dengan simpanan pada dalam bank. Okey, Assalamualaikum Tuan Rizal. Okey, terima kasih kerana tag kawan-kawan untuk hadir ke FB Live kita pada malam ni. Tag lagi ramai-ramai, jemput lagi ramai-ramai datang ke dalam FB Live ini dan kita belajar ilmu baru berkenaan dengan 5 kategori individu dalam dunia emas. Okey, jadi saya terangkan untuk faktor terakhir bagi orang yang suka menyimpan ni. Jadi kategori ini orang yang menyimpan, dia mempunyai prinsip kefahaman iaitu simpan dulu baru belanja. Jika dapat duit gaji, simpan dulu. Bukan kita punya mentaliti zaman dulu, kita dah belanja, akhirnya duit yang tinggal sedikit seciput itulah yang baru nak simpan. Dan duit yang seciput itulah lepas tu dikorek balik untuk digunakan untuk membeli barang-barang yang memenuhi kehendak dan bukannya keperluan. Jadi sebab itu kita kena tukar kita punya mentaliti kita, mindset kita bahawa kalau orang yang menyimpan ini apabila dapat duit Aisynar, okey, dia akan fikir untuk simpan dulu baru belanja. Jadi kita belanja mana yang kita bukannya berbelanja mengikut kehendak, tetapi kita berbelanja mengikut keperluan sahaja. Okey, itu adalah kategori yang pertama iaitu penyimpan. Okey, siapa yang anda rasa anda adalah kategori penyimpan, boleh komen di bawah ini. Okey, sekarang ini saya nak terangkan pula kategori yang kedua. Apakah kategori yang kedua ini pula? Okey. Alright. Okey, kategori kedua adalah pelabur. Okey, adakah anda dalam kategori pelabur? Okey, pelabur ini adalah individu yang mempunyai wang yang menukarkan simpanan mereka kepada dalam bentuk emas dalam kuantiti yang besar. Kalau pelabur ni, dia tak beli emas 1 gram, 2 gram, sahabat. Dia kalau nak ikutkan pelabur ni, dia beli dalam keadaan yang pukal. Paling kurang pun 100 gram. Okey, 100 gram ada yang mengatakan kalau yang pelabur ini dia beli 250 gram ke atas. Jadi kalau ikut saya, kalau sesiapa yang beli starting untuk 100 gram, itu dah boleh consider pelabur lah. Jadi bila pelabur ni dia beli dalam kuantiti yang besar, dan apabila harga emas tu naik, bila dia jual balik, dia punya keuntungan dia adalah lebih besar. Jadi prinsip untuk yang pelabur ni selalunya money is king. Jadi dia akan, bila harga emas rendah je, dia akan beli dalam keadaan pukal, dan apabila harga emas naik,
masa tu dia terus jual. Jadi dia akan mendapat keuntungan daripada hasil jualan tersebut. Ingat ya, emas tidak memberikan dividen, emas tiada kadar faedah dan emas itu adalah mendapat keuntungan mengikut daripada harga jual dan harga beli. Kalau ada anda ditawarkan oleh mana-mana individu yang menyatakan pelaburan emas dapat dividen dalam setiap bulan 10%, 20%, hati-hati, itu adalah ciri-ciri dalam skim cepat kaya ataupun skim cepat miskin. Saya tak kata skim cepat kaya pasal memang tak boleh kaya pun kalau tertipu sebegitu. Jadi orang yang membeli dalam keadaan pelaburan ini, mereka selalunya mempunyai ilmu di dada, iaitu ilmu dalam analisis teknikal harga emas. Dia kena tengok dalam graf tu. Kalau dulu masa saya belajar tu, nama aplikasi yang kita gunakan adalah MT4. Saya bukanlah terlalu mahir dalam trading macam tu, tetapi saya tahu hanya sebagai basic bagaimana bila masa yang terbaik untuk membeli dan juga menjual emas. Jadi orang yang membeli emas dalam kategori pelaburan ini, mereka akan sentiasa melihat peluang untuk membeli emas dalam kuantiti yang banyak apabila harga emas turun. Saya bagi contoh, macam semalam kami berdua telah menguruskan pembelian seorang individu bagi pembelian emas 100 gram. Yang ini adalah dalam kategori pelabur. Jadi yang penting untuk pelabur ini adalah margin keuntungan hasil daripada jualan emas tu semula apabila dia perlu menjualnya. Jadi sebab itu kalau orang yang dalam kategori pelabur ini, mereka perlu ada basic ya, ilmu berkenaan dengan analisis teknikal harga emas, dan saya benar-benar mencadangkan untuk sahabat yang ingin mempelajari bagaimana nak buat analisis teknikal ini untuk mengikuti kelas yang dianjurkan oleh Encik Syufaat. Dan Encik Syufaat ni dia ada YouTube dia. Boleh pergi tengok dekat Encik Syufaat punya YouTube. Dia ada dia punya link dia untuk masuk ke kelas. Dan Encik Syufaat juga ada kongsikan juga video-video percuma untuk melihat bagaimana analisis teknikal itu dibuat. Jadi belajar dulu baru nak kata sebagai diri sebagai pelabur. Kalau tiada ilmu di dada, anda bukan lagi pelabur, tapi anda hanyalah sebagai penyimpan. Kalau simpan 1 gram, simpan 10 gram, itu masih lagi kategori penyimpan. Okey, ada tak sahabat-sahabat yang dalam kategori pelabur? Kalau ada yang kategori pelabur, alhamdulillah, saya doakan agar pelabur sahabat semua mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Okey, Assalamualaikum Rock Bro. Terima kasih kerana tag kawan sahabat untuk masuk ke FB Live ini. Okey, baiklah, sekarang ini saya kongsikan pula dengan anda untuk kategori individu yang ketiga dalam dunia emas. Okey, sebentar ya, saya share slide. Okey, boleh nampak ya? Yang ini yang menarik ni, pengumpul emas. Siapa itu pengumpul emas? Okey, untuk pengumpul emas ni juga dikenali sebagai collector. Collector ni pula dia lebih tegar untuk menyimpan emas dalam dalam edisi-edisi yang emas yang edisi limited edition. Maksudnya yang lebih kepada yang macam ni. Saya tunjukkan ya. Ni contoh ya. Dia ni edisi limited edition. Maksudnya bila dia tengok emas tu, dia adalah dalam koleksi yang tertentu. Yang ini bukan yang selalu orang boleh beli secara terus. Dia hanya semasa koleksi itu dilancarkan sahaja baru ada. Dan harga bukan menjadi satu kengkangan kepada kolektor ni. Kalau zaman dulu ada orang suka simpan stamp. Jadi untuk yang pengumpul ni, dia juga mengumpulkan juga. Tapi dia bukan mengumpul stamp dah. Sekarang ni dia standard dia lagi tinggi sikit. Dia kumpul gold bar pasal dia suka tengok dengan rekaan grafik
pada kad gold bar tersebut. Macam sebagai contoh Public Gold, dia ada keluarkan edisi-edisi khas seperti COVID-19, Wira Negaraku, gold bar Masjidil Haram di Mekah, ada Tom and Jerry, Frozen, Thanos, Avengers, I can list all, but memang banyak. Jadi memang ada juga yang collector. Jadi bagi mereka harga emas tu dah tidak menjadi masalah kerana mereka lebih minat kepada edisi yang dikeluarkan itu sendiri. Malah kalau ada ikutkan, ada juga setengah pendapat menyatakan kalau orang tu suka beli barang kemas dan bila ada trend baru je, dia tak kisah dah harga barang kemas tu berapa. Asal ada trend baru yang memang trending, dia terus beli. Sebagai contoh sekarang ni ada Coco punya style, ada pulut dakap, ada daun ketum. Jadi dia dah tak kisah dah apa nilai yang perlu dibayar, walaupun emas tersebut ada kos upah yang tinggi, tetapi kolektor ni dia tak kisah. Dia tak kisah harga. Pasal yang penting fashion dia tetap ada. Jadi ini perbezaan sedikit ya kalau orang yang betul-betul dalam kategori kolektor. Jadi apabila mereka ni dapat emas-emas yang dalam edisi terhad ni, mereka menjaganya dengan keadaan yang sangat-sangat baik. Kalau boleh nak letak dalam frame kaca, letak gold bar yang limited edition tersebut. Dan kalau macam yang pengumpul barang kemas pula, bila ada majlis-majlis tertentu, yelah kita nak raya tinggal beberapa hari je lagi. Jadi mereka telah mula untuk menyimpan, membeli koleksi-koleksi barang kemas yang terkini untuk dipakai semasa hari raya nanti. Jangan buat-buat lupa pula ya, sebelum raya nanti puasa. Jangan lupa nanti ganti puasa. Okey, dan sebagai selain itu, harga mahal bagi harga emas tersebut, jika nak ikutkan ya, kalau untuk edisi terhad ni dia dah tak ikut dah dengan harga pasaran emas. Dia walaupun ada harga pada emas tersebut, tetapi harga collection itu tersebut yang lagi mahal. Saya bagi contoh, kalau macam saya punya koleksi Frozen, harga 1 gram emas kalau satu gold bar lebih kurang RM307 kalau koleksi edisi klasik. Tetapi kalau untuk Frozen tu harganya mencecah RM400 satu gold bar. Jadi kalau orang tu kolektor, dia dah tak kisah dah harga, jadi pandang ke tepi kerana dia lebih mementingkan koleksi yang dia ada. Okey. Baiklah, kalau sahabat adalah dalam kategori kolektor, jangan lupa kongsikan dengan kami bahawa anda adalah kolektor dan boleh kongsikan apakah koleksi yang anda kumpulkan. Jadi kita sekarang ni ada collection untuk Disney, ada collection untuk Marvel, ada yang collection untuk batik. Jadi macam-macam koleksi yang ditawarkan oleh Public Gold. Jadi boleh kongsikan dengan kami. Mungkin anda juga adalah kolektor seperti kami juga. Okey, baiklah. Sekarang ini saya kongsikan pula kategori keempat, individu dalam dunia emas. Okey, siapakah kategori keempat ini? Okey, boleh nampak tak semua? Okey, yang ini adalah orang yang dalam kategori peniaga. Peniaga ni dia mempunyai visi matlamat yang lebih jauh. Kalau harga rendah, dia akan beli emas dalam keadaan pukal yang banyak kerana ianya akan dapat memenuhi keperluan pelanggan. Apabila harga emas naik, dia tetap tersenyum kerana mereka masih mendapat keuntungan kerana menjual emas dalam dia punya harga yang tinggi. Kalau orang yang macam peniaga ini, mereka selalunya akan memastikan mereka mempunyai stok yang cukup untuk semua demand daripada pelanggan-pelanggan. Saya bagi contoh ya, kalau anda ingin menjadi peniaga nak jadi peniaga emas, Public Gold juga menawarkan platform untuk anda menjadi peniaga sebagai dealer di Public Gold. Dealer di Public Gold ada dua, sama ada normal dealer ataupun priority dealer. Dan yang ini apabila anda beli emas, anda terus jadi dealer. Dan
jika anda telah mempunyai empire perniagaan yang besar, anda akan dinaik taraf kepada master dealer. Yang untuk master dealer, beli emas tak boleh, dah tak dapat dah nak jadi master dealer. Dia kena mempunyai empire paling kurang 300 orang pelanggan yang dibimbing dan mempunyai sales melebihi 300,000 setahun. Okey, jadi untuk peniaga ini, kalau sahabat pergi ke luar sana, sahabat melihat ada dealer-dealer public gold, mereka juga adalah dikenali sebagai peniaga emas. Dan kalau anda melihat kedai-kedai emas, mereka juga tergolong dalam peniaga. Jadi kategori orang yang meniaga emas ini sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Dan orang yang meniaga emas ni, kalau harga emas turun pun dia senyum, harga emas naik pun dia senyum, kerana mereka tetap mendapat keuntungan sama ada harga emas naik ataupun turun, kerana emas itu sendiri mempunyai nilai dan tidak pernah menjadi nilainya zero ataupun sifar. Okey. Jadi, itu adalah kategori yang keempat bagi peniaga di dalam dunia emas. Jadi, saya kongsikan, ini kategori yang paling istimewa, special dalam dunia emas. Sahabat nak tahu tak apakah kategorinya? Ya, ini sebenarnya ramai ni orang dalam kategori ni. Pemerhati emas. Orang macam ni, dia individu dalam kategori ni, dia perhati je. Seperti saya kata, dia perhati je harga emas. Harga emas naik ke, turun ke, dia perhati. Ataupun dia langsung buat tak tahu. Kerana mereka ini mempunyai prinsip bahawa beli emas itu rugi. Sama ada harga emas tu rendah pun dia kata beli emas rugi pasal harga emas turun. Kalau harga emas tu naik pula dia kata beli emas ni rugi kerana harga emas ni mahal. 1 gram dah beratus-ratus ringgit. Baik beli makan lagi elok. Jadi orang yang pemerhati ni dia sebenarnya dia kurang mempunyai ilmu dalam emas. Dan kadang-kadang mereka ni juga memberikan komen-komen kepada orang sekeliling mereka seperti mereka itu sangat mahir dalam dunia emas. Padahal mereka 1 gram emas pun tak pernah simpan. Jadi kalau sahabat mendengar nasihat-nasihat daripada kategori pemerhati emas ini, hati-hati kerana kemungkinan besar nasihat yang mereka berikan tidak sebenarnya memberikan refleksi yang sebenar terhadap harga emas dan bagaimana cara penyimpanan emas yang betul. Jadi sebab itu, sahabat kena pastikan bahawa apabila sahabat mendengar sebarang nasihat daripada orang di luar sana ataupun rakan-rakan ataupun ahli keluarga sendiri, cuba pastikan mereka ini dalam 5 kategori emas ini, dalam dunia emas, mereka dalam kategori yang mana. Sama ada mereka ini adalah penyimpan emas, pelabur emas ataupun kolektor, pengumpul emas, peniaga emas ataupun pemerhati emas. Kerana sebenarnya kalau nak ikutkan sepanjang pengalaman kami dalam dunia emas, kami bermula daripada penyimpan emas. Mula-mula kami terpengaruh juga dengan orang yang sebagai dalam kategori pemerhati emas ni. Tapi bila tengokkan orang yang pemerhati emas ni, dia bagi nasihatnya tidak betul ya. Nasihat yang tidak boleh dianggap, yang tidak boleh praktikal dalam kita nak buat tu. Jadi sebab tu kami banyak melakukan pembacaan, kami menghadiri seminar-seminar dalam memahami tentang dunia emas ini, apa mengenai ilmu-ilmu emas. Jadi kami memahami apakah kami punya langkah dalam dunia emas. Kalau nak ikutkan, kami sebenarnya adalah bermula sebagai penyimpan emas. Kami juga kemudian pergi kepada kolektor emas. Okey, kami mula collect emas. Kemudian kami juga sebagai peniaga emas. Biasanya kami menjadi dealer di public gold sebagai peniaga emas. Dan kami mula mempelajari sedikit demi sedikit ilmu dalam pelaburan agar mungkin suatu hari nanti kami boleh menjadi pelabur emas yang berjaya. Jadi kalau nak ikutkan, kami mempunyai step ya, daripada penyimpan kepada kolektor, daripada kolektor kepada peniaga, dan sekarang ini kami sedang mempelajari dalam ilmu pelaburan emas. Jadi itu adalah step ataupun
kategori bagi Yunus dan saya dalam dunia emas. Okey, kalau sahabat pula bagaimana? Boleh kongsikan dengan kami agar kita boleh berkongsi apa lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada semua orang. Okey, baiklah, itu adalah 5 kategorinya. Jadi saya recap semula 5 kategori individu dalam dunia emas. Okey, sebentar ya. Okey, solo. Alright. 5 kategori individu dalam dunia emas. Yang pertama adalah penyimpan emas. Adakah anda dalam penyimpan emas? Kedua adalah pelabur emas. Ketiga adalah pengumpul emas. Keempat adalah peniaga emas. Dan yang kelima adalah pemerhati bagi emas. Jadi sahabat boleh bandingkan apakah sahabat punya kategori sekarang ini, sama ada masih lagi dalam belajar ataupun masih tidak membuat sebarang tindakan. Okey, jadi saya kongsikan pula berkenaan dengan promosi. Jadi mungkin Yunus boleh nak kongsikan segmen menarik hari ini berkenaan dengan promosi di Public Gold. Okey. Okey, hari ini adalah hari terakhir untuk promosi normal dealer dan priority dealer dengan pembelian barang kemas di PJJ World, iaitu RM3,000 ke atas untuk normal dealer, manakala RM5,000 ke atas adalah untuk priority dealer. So tawaran ini ditutup sehingga jam 11.59 malam ini. Selain itu kita juga ada promosi untuk 10 gram gold bar dengan bayaran serendah berapa ya? 241. Okey, 241 sebulan, bayaran selama 10 bulan. Dan kita ada promosi lain. Kita ada promosi yang menarik. Kalau anda ingin menjadi dealer dengan belian gold bar, dinar ataupun account gold accumulation program, boleh hubungi kami kerana untuk gold bar, 30 gram gold bar bersama wildcard untuk normal dealer, 50 gram gold bar bersama wildcard sebagai priority dealer. Jika anda ingin memulakan dengan account emas, RM5,000 sebagai normal dealer, RM10,000 dengan di account gold accumulation program sebagai priority dealer. Kedua-duanya memerlukan juga wildcard untuk menjadi prasyarat dalam menjadi dealer. Dan jika anda berminat dengan dinar, jangan lupa hubungi kami juga kerana terdapat juga promosi terhebat dalam pembelian dinar. Dan yang paling menarik adalah pembelian gold bar, dinar dan juga PJ Jewel, barang kemas, semuanya boleh membuat dengan bayaran bulanan. Jadi untuk gold bar dan dinar, bayaran bulanan selama 10 bulan. Manakala untuk pembelian barang kemas 916 PJ Jewel selama 6 bulan. Okey. Okey, untuk kita ada menyediakan e-book percuma kepada anda semua. Untuk anda mendapatkan, boleh cek kepada kami punya FB page untuk mendapatkan e-book percuma mengenai dunia emas. Yes, pada komen ini nanti sahabat boleh refer pada bahagian komen. Yunus akan kongsikan e-book percuma mengenai emas, wang dan anda, dan ianya memang percuma untuk sahabat. Jadi boleh download e-book tersebut untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak mengenai emas, wang dan anda. Okey. Itu saja. Itu saja daripada kami berdua. Kami mengucapkan selamat meraihkan kepada semua wanita di luar sana. Selamat Hari Wanita dan semoga anda semua sentiasa ceria selalu. Dan terima kasih kerana menonton kami pada malam ini. Jangan lupa kami akan ada lagi FB Live lagi 2 hari, iaitu pada hari Rabu 8 malam. Jangan lupa temui kami dengan topik yang paling menarik mengenai ilmu emas. Kita belajar sama-sama dan kita berjaya dalam menyimpan emas demi masa depan kita juga. Okey, baiklah, saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum.